Ayo seperti biasa kita mulakan pertemuan pada malam ini dengan memanjatkan doa permohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati ilmu yang dianugerahkan kepada kita. Semoga ilmu yang dapat kita kongsi bersama ini menjadi ilmu yang menerangi perjalanan hidup kita, yang membawa kita lebih hampir kepada Pencipta kita, yang menjadi saksi benarnya iman kita di hadapannya nanti. Dan mudah-mudahan ilmu inilah yang membawa kita kejayaan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Di samping itu ada juga hajat untuk kita mendoakan pertama sekali seperti minggu lepas untuk Puan Haji Ramli bin Selamat, Tuan Haji Rashid, Tuan Haji Ramli bin Selamat, ya, yang masih lagi sakit kuat di hospital. Dan di sini ada juga hajat untuk kita doakan keberkatan umur dan kesejahteraan serta kebahagiaan untuk Maryam Aliyah binti Zulfadli sempena ulang tahun yang ketiga. Juga doa untuk Muhammad Anis bin Hasan juga supaya menjadi anak yang soleh, berbakti berkeluarga dan masyarakat. Dan semua doa kita yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, kedua orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi, dan seluruh umat Islam ini di mana sahaja mereka berada. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah. Dengan niat doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala. Alhamdulillah malam ini insyaallah dengan izin Allah kita sambung lagi ayat-ayat dalam surah Ali Imran. Sambungan kepada ayat minggu lepas, kita dah sampai ke ayat 40 46 betul. Surah Ali Imran minggu lepas kita baca sampai ayat 46. Jadi insyaAllah nanti ayat 47. Sebelum itu ada dua soalan yang kemarin sampai yang belum saya jawab. Pertanyaan yang pertama secara ringkas, ya, bagaimana seseorang itu mendirikan solat ketika dia berada di dalam kapal terbang, timbul masalah hendak menghadap kiblat? Jawapannya, pertama kita tahu bahawa menghadap kiblat itu sesuatu yang mesti dilakukan dalam solat kita. Kalau orang yang boleh menghadap kiblat tetapi sengaja solat tidak menghadap kiblat, maka solatnya tidak sah. Kecuali apa yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi sedang bermusafir dan menunggang kenderaan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengerjakan solat fardu, Nabi turun, berhenti solat, berdiri menghadap kiblat seperti biasa. Tetapi kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mendirikan solat sunnah, maka Nabi tidak turun daripada kenderaan baginda. Di atas kenderaan itu Nabi menghadap kiblat, maknanya diarahkan, dihalakan binatang tunggangan tadi ke arah kiblat, lalu Nabi bertakbir dan Nabi teruskan solat sunat. Lepas itu dalam solatnya, mana sahaja binatang itu nak menghala, nak menuju belok kanan ke, belok kiri ke, menghala ke barat ke, menghala ke timur ke, tidak menjadi masalah. Nabi teruskan solat sunat baginda. Jadi kalau ikut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat di atas kenderaan itu hanya dilakukan solat sunat. Kalau sudah fardu, Nabi turun daripada kenderaan. Timbul persoalan,
Itu naik unta Ustaz, ataupun naik kuda, ataupun naik kedai. Naik kapal terbang takkan nak turun solat dulu. Kalau kapal terbang itu sedang berada di atas udara, maka bagaimana? Kita mengatakan bahawa sebagai prinsip berdiri untuk solat dan menghadap kiblat itu mesti dan wajib. Maka perlu kita usahakan. Kalau dalam kapal terbang sebelum masuk waktu solat kita tengok ini lagi 1 jam masuk waktu solat. Kita tahu kalau kita tunggu kapal terbang sampai solatnya habis waktu. Sepi, di Jawa jalan tak lorong sampai belakang agak-agak ada tak ruang untuk kita dirikan solat. Kalau ada ruang untuk kita dirikan solat, alhamdulillah. Ya pelan-pelan, tenang-tenang kita ambil wudu, tunggu masuk waktu kita pergilah. Kadang-kadang kat belakang ada sebahagian jenis ataupun model kapal terbang kat belakang ada ruang. Tapi tak semua kapal terbang punya ruang. Sebahagian kapal terbang tak ada. Sampai belakang ada tempat penuh dengan tempat duduk. Tak ada kesempatan untuk kita berdiri kemudian menghadap kiblat dalam solat kita. Apa yang perlu kita lakukan? Islam merupakan agama yang menyuruh kita ini melakukan kewajiban mengikut kemampuan dan apa yang boleh kita laksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah ikut kemampuan. Kita dah cuba, dah cari, tak ada tempat, tak ada ruang. Tapi kalau bisa tempat ruang yang penuh, orang ramai semua nak cari tempat untuk berdiri solat, ruang untuk menghadap kiblat dalam solat. Kalaupun ada tempat sedikit di belakang, tapi mungkin dalam perjalanan kapal terbang itu mungkin bertentangan dengan terbit matahari itu, waktu solat itu jadi singkat, ya kan? Kalau matahari daripada kapal terbang daripada barat nak balik ke timur, itu waktu solat itu jadi singkat. Kalau nak tunggu satu orang gile-gile ambil wudu, gile-gile 2 orang solat, 2 orang solat habis waktu. Maka kalau setelah diusahakan, tidak boleh mencari ruang untuk membolehkan kita solat berdiri, untuk membolehkan kita solat menghadap kiblat, maka solatlah juga dalam waktunya di atas tempat duduk kita, walaupun tidak berdiri, walaupun tidak menghadap kiblat. Yang penting solat. Nah, timbul persoalan. Kalau solat seperti itu, kita katakan dengan syarat dan cuba dulu ya, cari tempat berdiri, cari tempat menghadap kiblat, tak dapat juga. Kalau solat juga dalam keadaan duduk di tempat duduk kita duduk, menghadap ke mana pun kita tak boleh buat apa-apa, takkan nak telefon, pilot kata pilot 5 minit menghadap kiblat sekejap, tak boleh. Solat saja. Tak cukup syarat ni. Syarat berdiri tak ada, syarat menghadap kiblat tak ada, solat tetap solat. Apakah wajib diulang kembali solatnya, diqadhakan setelah kita sampai tempat yang boleh kita solat dengan sempurna? Wajib atau tidak? Maka di sini para ulama kalau kita lihat perbincangannya sekarang terbagi kepada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau dah buat, kita dah cuba, tak boleh, ada halangan, kena solat juga, maka solatnya sah. Bukan saja-saja kita tak nak memenuhi syaratnya, tetapi terdapat halangan. Kalau dah buat sah, tak payah nak ulang lagi. Itu satu pendapat. Dan pendapat yang kedua mengatakan solat juga wajib, mesti ditunaikan, tapi kerana syarat dan rukunnya tidak sempurna, maka bila dah sampai tempat yang kita tuju, dah sampai tempat yang boleh kita laksanakan solat dengan sempurna berdiri dan menghadap kiblat, maka wajib diulangi lagi. Ini pendapat yang kedua. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz nasihatkan kami terulang kita? Saya sebut kedua-duanya sebab saya tidak mahu pada jamaah nanti jadi bingung. Tanya dengan Ustaz itu kata tak wajib ulang balik, tanya Ustaz ini kata wajib ulang balik. Apa ni Ustaz sempurna? Saya katakan memang ada 2 pendapat. Kalau tuan-tuan dah laksanakan solat dan cari dan tempat tak ada nak menghadap kiblat, tak boleh, nak berdiri tak boleh, kemudian guru yang tuan-tuan yakini pulang ustaznya yang kata tak payah dan tak wajib pulang kembali, ya sudah, sempurna. Tapi kalau tuan-tuan rasa dalam hati macam tak puaslah, rasa macam kurang, selama ini saya belajar solat mesti menghadap kiblat, selama ini saya belajar solat mesti
mesti berdiri. Tanya Ustaz tu pun dia kata wajib pulang. Kalau pulang supaya kita tidak ragu-ragu. Semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada diriwayatkan pernah berlaku dua orang sahabat sedang bermusafir. Dalam tengah-tengah pelayaran masuk waktu solat, air tak ada, nak ambil wudu tak boleh, ya kan? Maka dua-dua ambil tayamum. Selepas bertayamum, dua-duanya solat. Dah habis solat, selesai, meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan tadi sampai pula ke satu tempat, jumpa air, tak ada kolam, tapungan ke, tak ada beriki ke, ada sumber mata air. Sampai satu tempat, jumpa pula air. Dan waktu solat yang tadi mereka laksanakan belum selesai. Sebagai contoh, kalau tadi masuk waktu zuhur pukul 1 subuh, dirikan solat, air tak ada, bertayamum. Lepas solat zuhur, jalan-jalan kemungkinan pukul 3.30 dah sampai satu tempat, waktu zuhur masih ada, belum masuk asar lagi, tapi jumpa air pula. Tuan-tuan, siapa yang kata wajib ambil wudu, yang tadi solat tak pakai, kena ulang lagi sekali? Siapa kata? Antara yang hadir ni, siapa kata kena ambil wudu sebab dah lupa air? Tadi tak ada air, waktu solat belum habis. Siapa kata wajib ambil wudu dan ulang solatnya? Ayo, saya nak tengok. Okey. Siapa yang kata tak payah? Tadi dah boleh tayamum, dah solat, dah sempurna. Siapa yang kata tak payah ambil wudu lagi, tak payah ulang? Wah, adalah suku lebih kurang. Lagi kita suku. Tuan-tuan, salah seorang sahabat tidak mahu solat lagi. Dia kata cukup, aku dah solat tadi dah. Satu lagi sahabat tak puas hati, ambil wudu lalu dirikan lagi solat tersebut sebab waktunya belum habis. Bila kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada Nabi. Nabi berkata kepada sahabat yang tidak pulang, yang buat cuma sekali. Nabi kata apa? As-sabr sunnah. Yang kau buat itu dah cukup menepati sunnah. Yang sahabat kedua pula, Nabi cakap dengan dia apa? Kalau yang satu betul, kalau kita jadi Pak Kiai, yang satu kalau betul, yang kedua salah. Kau pandai-pandai yang asal. Kalau kita ustaznya. Tapi Nabi kata kepada yang kedua, yang ulang solat tadi dengan mengambil wudu, Nabi kata walaka ajrani. Untuk kamu kau dapat dua pahala. Pahala pertama solat dah cukup, pahala kedua sebab berhati-hati. Nah, Nabi tak gaduhkan antara dua orang. Sahabat dua ni pun yang buat tak buat sudah teruskan perjalanan, masih lagi sebagai sahabat. Jumpa dengan Nabi, Nabi kata ini pun betul, cukup buat sekali. Yang itu pun betul, malah dapat pahala berhati-hati, ya kan? Jadi kalau di antara kita naik kapal terbang, cuti nak pergi Jawa Tengah, nak pergi Surabaya Jawa Timur ke, nak pergi Semarang Jawa Tengah ke, naik kapal terbang, maka satu orang solat tidak menghadap kiblat, tidak berdiri, solat di tempat duduk. Orang kedua pun solat juga sebagai contoh. Sampai kat sana, bila balik hotel, yang seorang pulang, seorang lagi tak pulang. Jangan gaduh-gaduh tuan, anggaplah kita ni macam dua sahabat Nabi tadi, ya kan? Sebab memang ada khilafnya. Nak cari hadis Nabi SAW, mana hadis Nabi panduan pasal solat dalam kapal terbang? Mana jumpa hadisnya? Zaman Nabi belum ada kapal terbang lagi kan? Ya. Jadi begitulah yang kita lakukan. InsyaAllah Allah menerima ibadat kita. Timbul soalan. Bagi yang mengatakan wajib pulang, bermakna dia kata solat yang pertama itu dibuat tapi tidak sempurna, sebab itu wajib pulang. Kalau sempurna tak wajib pulang, betul kan? Kalau solatnya tak sempurna sampai wajib pulang, kenapa solat juga yang pertama tadi? Kenapa solat? Ini yang ada sebahagian kata, dan dalam bahasa Arab ulama sebagian menyebut ihtiraman lil waqti, sebagai menghormati waktu wajib solat. Timbul persoalan, jadi ustaz, kalau itu betul lah ada namanya solat hormat waktu. Pernah dengar tak orang cakap solat hormat waktu? Tuan-tuan saya tanya, ada tak yang namanya solat hormat waktu?
Siapa kata ada? Siapa kata tak ada Ustaz solat hormat waktu? Yang ramai-ramai tak solat tak kadang kan? Ada ke tidak solat hormat waktu? Yang kata ada solat hormat waktu, betul. Yang kata tak ada solat hormat waktu, betul. Sebab pengertiannya berbeza. Kita kata solat hormat waktu itu tidak ada. Dalam arti kata tidak ada solat khusus namanya solat hormat waktu, tak ada. Kalau ada tak solat khusus namanya solat duha, ada. Ada tak solat khusus namanya solat istikharah, ada. Ada tak solat khusus namanya solat subuh, ada. Ada tak solat khusus namanya solat hormat waktu, ada. Tak ada. Solat khusus hormat waktu, usolli hormatan lil waqti, tak ada. Tak ada solat khusus solat hormat waktu. Betul kalau orang kata tak ada, dalam arti begitu demikian. Tapi yang mengatakan ada solat hormat waktu, kalau maksudnya ialah bukan solat khusus hormat waktu. Saya solat zuhur, saya solat zuhur, tapi zuhur ini saya laksanakan walaupun tak cukup syarat. Walaupun nanti bila sampai saya kena pulang lagi ikut pendapat yang saya belajar, tapi saya buat itu sekarang sebab menunaikan kewajiban waktu solat sekarang. Saya tunai solat zuhur sebagai menghormati waktu walaupun solat saya tak sempurna syaratnya. Nampak tak? Jadi ada tak solat hormat waktu? Ada dan tak ada. Solat khusus hormat waktu tak ada. Tapi solat bagi orang yang kata walaupun tak sempurna solat, walaupun kena ulang lagi, tapi buat juga sekarang sebagai menghormati waktu, kalau itu maksudnya ada. Ya kan? Tapi tak perlu gaduh sebab tak semua orang sepakat mesti ulang, tak semua orang sepakat tak payah ulang. Ada dua pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Baik. Soalan yang kedua, bagaimana Ustaz, manakah yang lebih afdal apabila seseorang itu sudah berkali-kali menunaikan haji dan umrah? Manakah yang lebih afdal untuknya, buat umrah lagi ataupun bersedekah? Seorang itu dapat haji, dapat umrah, maknanya dah wajib, dah selesai, betul tak? Ada duit lebih, nak pergi umrah lagi ke, itu yang lebih baik, ataupun duitnya dibuat sedekah, itu lebih baik. Yang mana satu? Siapa kata pergi umrah lebih bagus? Wah, orang isu tak banyak pergi umrah ya? Siapa kata sedekah lebih apa? Secara prinsipnya dalam agama begini. Prinsipnya, kalau ada pilihan antara dua amalan yang sunnah, yang mana satu amalan itu kesannya hanya kepada diri sendiri ataupun satu individu, tetapi kesan lagi satu kepada orang yang lebih ramai. Satu amalan sunnah ialah untuk meningkatkan, katalah menambahkan pahala antara dia dengan Allah. Satu lagi amalan sunnahnya bukan setakat menambah pahala dia dengan Allah, tetapi juga membantu orang lain yang dalam kesempitan. Secara prinsip, dan ini prinsip umum, maka kita lihat para ulama dah menegaskan bahawa yang sedekah itu lebih utama. Sebab ada orang dalam keadaan yang terdesak untuk dibantu, sedangkan umrah kita dah selesai yang wajib, haji kita dah selesai yang wajib, kita buat manfaat haji kita dengan Allah, pahala tambah, ya? Tapi yang itu meringankan kesulitan dan kesengsaraan orang lain. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, kalaulah tuan-tuan ada tahu, ada saudara mara yang macam tu, ada duit lebih, mungkin baru dapat CPF ke, mungkin dapat bonus ke, kita tahu dia dah pergi haji, dah selesai kewajipan umrah, dia kata nak pergi umrah lagi. Macam mana reaksi? Macam mana nasihat kita? Jangan terus marah-marah tuan. Kau ni apalah, aku dah belajar dengan mufti, tahu sedekah lebih bagus daripada buat umrah banyak-banyak. Jangan tuan, sebab lain orang, lain situasi dan keadaannya. Ada sebahagian orang, dia kata dia nak pergi umrah, tetapi dia memastikan bahawa selain pergi umrah, dia ada sedekah juga. Yang sedekah dia tak cerita orang.
Dia nak jaga keikhlasan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak pergi umrah, nak kasih sebab nak pergi. Nanti orang cari 2 minggu tak ada tempat kerja, nak cover kerja dia, kena kasih tahu lah nak pergi umrah 2 minggu. Kena hati-hati, jangan terus marah-marah. Tidak ketepikan pergi umrah, bahagian sedekah pun ada. Kan alhamdulillah, ya kan? Kemungkinan ada sebahagian orang memang dia nak pergi makan angin, memang nak pergi cuti, memang dengan keluarga nak keluar Singapura, nak hilangkan stres, cuti sekolah panjang, ya kan? Orang macam ini kalau kita terus marah, apa lah, nak pergi umrah, nak pergi lagi apa pasal? Ada sebagian orang cakap macam itu, bukan dia tukar jadi sedekah, dia pergi London pula kan, pergi Korea, K-pop, lagi masalah. Bukan saya nak kata pergi makan di tempat lain, tak boleh, ya kan? Tapi antara pergi London, pergi Australia, kalau balik memang niat dia nak sambil ibadat bagi umrah, mana lebih afdal? Jadi jangan sebarang-sebarang nasihat, tanya dulu, ya kan? Kalau jenis kawan kita belum terbuka hati nak sedekah, dia nak buat umrah dulu, tak apa, galakkan dia. Mudah-mudahan kita doakan satu masa tahun depan punya bonus pula, cuti tahun depan digunakan untuk sedekah. Sama-sama saling menasihati, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Itu prinsip umum. Kadang-kadang kita jangan terus gunakan prinsip umum kepada semua orang. Lain orang kulit sama rambut sama hitam. Hati lain-lain, kok kulit sama hitam lain, rambut sama hitam, hati lain-lain. Baik, nah itu saya ringkas. Tak dengar. Duit interest tu boleh sedekah tak? Duit interest buat sedekah. Allah, Pak Haji Hussein kacau je dalam soalan ni. Duit interest boleh buat sedekah tak tuan? Duit interest boleh buat sedekah tak? Kita katakan duit-duit yang tidak halal tapi berada dalam tangan kita, ataupun wang-wang dan harta yang syubhat tidak jelas halalnya berada dalam tangan dan simpanan kita. Apa yang wajib kita buat? Kita makan tak boleh, kita gunakan manfaatkan untuk diri sendiri tak boleh, ya kan? Boleh tak macam itu? Saya sedekah Ustaz pergi masjid derma, ambil receipt 1,000 duit interest ni, kita katakan bukan sedekah. Awak kena keluarkan, kena salurkan untuk diri sendiri tak boleh. Tapi nak salurkan ke mana? Salurkan ke mana badan-badan kebajikan untuk kegunaan umum. Tetapi bukan sedekah namanya. Itu mengelakkan daripada memakan harta yang tidak halal untuk kita. Kalau kita lihat di para ulama mengatakan sama ada serahkan kepada Baitul Mal. Baitul Mal ini tempat perbendaharaan harta yang tidak ada tuan punyanya yang jelas. Ya kan? Duit orang jumpa tengah jalan, cari-cari, cuba usaha, tak ada orang tuntut, nak ambil sendiri tak boleh, serahkan kepada Baitul Mal. Ya, ataupun misalnya dia ambil interest, serahkan kepada Baitul Mal. Sama ada kepada Baitul Mal ataupun mana-mana tabung umum. Tabung umum, contohnya masjid, contohnya madrasah, contohnya katalah persatuan, rumah tumpangan. Itu bukan kita gunakan sendiri, kita salurkan. Itu bukan sedekah. Kalau kita nak guna bahasa kasarnya, tolak balak Ustaz. Tolak balak, daripada kita simpan takut termakan benda yang kita tak boleh makan. Ya kan? Boleh Ustaz, duit tak bersih, kita kasih masjid. Kalau kasih niat sedekah tak jadi, itu bukan sedekah. Sedekah kita mengharapkan pahala daripada memang harta yang halal untuk kita. Ini kita tak ada ambil kasih. Dan tidak boleh disia-siakan dibuang. Duit najis, haram, kotor, campak kat sungai. Tak boleh. Sebab boleh manfaatkan oleh orang yang memerlukan, oleh pihak yang memerlukan. Ini duit kotor, ini najis, cuci tangan, bakar. Tak boleh. Sebab boleh dimanfaatkan. Tapi bukan sedekah, bukan derma. Ustaz, kalau gitu tak ada pahala ke? Ada pahala ke tak ada pahala? Siapa kata tak ada pahala, saya nak tengok. Pak Husin nombor 1. Ya kan? Adalah Pak Husin ada pahala, tapi bukan pahala sedekah. Pahala apa? Pahala pelihara daripada makan benda yang haram. Tuan-tuan, benda yang haram, yang dinamakan sesuatu perkara itu haram,
Bermakna kalau kita buat dapat dosa. Tapi kalau kita tinggalkan dapat apa? Pahala. Kalau kita ambil, kita gunakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dosa tak? Dosa. Untuk elakkan dosa, kita kasih pada masjid, dapat apa? Pahala. Tapi bukan derma. Kita tak kata yang tak payah bagi orang serak gambar, tulis gambar orang ni bagus, duit haram kasih masjid $2,000 lagi tak payah. Buat malu company orang isu saja. Okey? Bila nak khatam dia, kita baca tafsir ayat Al-Quran ni. Baiklah. Biar sedikit tapi berkah. Ya? Kita lihat sekarang ayat 47 dan surat Al-Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. قالت maka Maryam berkata, Rabbi, wahai Tuhan, anna yakunu li walad, macam mana boleh aku ini mendapat anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia. Ingat tak kisah minggu lepas, bagaimana malaikat datang kepada Maryam mengatakan, wahai Maryam, kau mendapat berita gembira daripada Tuhanmu bahawa kau akan mendapat anak, namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Ingat tak? Jadi Sayyidatina Maryam hairan, tanya balik, tak pernah bernikah, tidak pernah berkahwin, tidak ada suami. Malah kita katakan kemarin Allah Subhanahu wa taala telah mengesahkan betapa sucinya Maryam itu sebagai seorang wanita. Inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Allah berpilih engkau wahai Maryam, Allah sucikan engkau, Allah lebihkan engkau daripada wanita-wanita di dunia ini, ya kan? Tak pernah buat benda tak baik, tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Macam mana ya Allah? Anna yakunu li waladun, macam mana boleh aku mendapat anak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia? Maka jawab Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berkata, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah kuasa Allah menjadikan dan menciptakan apa sahaja yang Allah kehendaki. Itu kuasa Allah. Kalau Allah nak jadikan, siapa boleh halang Allah Ta'ala? Kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa sahaja yang Dia kehendaki. Idza qada amran, kalau Allah menentukan sesuatu perkara, fa innama, hanya perlu Allah itu yaqulu lahu, Allah sebut pada perkara yang Allah hendak tadi, kun, jadilah.
fayakun. Maka perkara yang Allah kehendaki itu akan berlaku. Sama lebih kurang macam kisah kemarin, kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Macam mana aku boleh dapat anak, ya Allah? Aku dah tua, isteri aku sudah lepas umur, dah tak boleh nak beranak lagi, ya kan? Tapi Allah kata demikianlah kuasa Allah. Pun tak susah pun. Sedangkan Nabi Adam boleh wujud tanpa ada ibu lagi. Ini kan boleh ada ibu cuma tak ada bapa, ya kan? Kita lihat ya, saya nak kata balik, saya teringat kisah Nabi Zakaria kemarin. Mana ya? Ayat 40. Cuba kita lihat ayat 40. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat 40, qala rabbi, Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam, macam mana aku boleh dapat anak? Wa qad balaghani al-kibar, umur aku dah lanjut, wa berarti akhir isteriku dah tak boleh beranak lagi. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala kadzalika Allahu, qala, maka Allah berkata, kadzalika Allahu, demikianlah Allah. Apa dia? Sambungan dia? Yaf'alu kan? Ma yasha. Baik, ayat yang kita baca tadi, yang hari ini, lepas Maryam kata, bagaimana ya Allah aku boleh dapat anak? Qala kadzalika. Ayat ada qala macam ini, qala. Allah berkata, kadzaliki, demikianlah. Ini dalika, pasal Nabi Zakaria lelaki. Ini daliki sebab Maryam perempuan, ya. Demikianlah Allahu, apa kataannya? Apa dia? Yakhluqu. Lihat dia, jadi yang malu. Yakhluqu ma yasha, sama macam nas. Okey. Tak mana bezanya selain daripada kata nikah dengan kata liki? Nikah Zakaria lelaki, kata liki untuk perempuan Maryam. Yaf'alu dengan yakhluqu. Apa makna yakhluqu yang tadi kita baca? Demikianlah Allah yakhluqu apa? Menciptakan. Yakhluqu menciptakan. Yang ini ayat 40 ni. Dia berbuat. Ini 40 berapa? 7. 47 Ini Nabi Zakaria di Maryam. Apa makna yaf'alu? Kadzalika Allah yaf'alu, demikianlah Allah Dia berbuat. membuat ataupun melakukan, membuatnya. Demikianlah Allah melakukan, Allah membuat apa sahaja yang Allah inginkan. Itu kisah Zakaria. Demikianlah Allah menciptakan yakhluqu. Ini dalam kisah Maryam. Ada beza tak? Ada beza? Kenapa dia beza? Kenapa yang ini yang malu, yang ini yang lupa? Agak-agak. Nabi Zakaria dan isteri. Yang kisah Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu ada isterinya, ya kan? Ada pasangannya, ada benih daripada tubuh suami, ada benih daripada tubuh isteri. Boleh bersatu, ya kan? Benih bertemu dengan benih. Kalau orang tua biasa, benihnya dah tak subur, mungkin. Kalau bukan dua-dua tak subur, salah seorang dah tak subur. Ataupun kalau benihnya masih subur, rahimnya dah tak kuat sebab isteri itu orang tua, ya kan? Tapi masa ada benih dengan benih, bercantum suami isteri, cuma umurnya sahaja biasa, orang dah tak boleh lahirkan anak. Jadi Allah kata, Allah melakukan apa yang Allah hendak. Orang lain tak boleh cantum, umur macam itu dia boleh cantum. Orang lain benihnya
umur itu dah tak subur, Allah boleh suburkan. Orang lain wanita kalau umur macam itu rahim dah tak kuat, Allah menjadikan rahim dia kuat. Allah lakukan apa yang Allah kehendaki. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Tapi kenapa yang kisah Maryam Allah kata yahluku? Sebab tak ada suami, tak ada benih lelaki. Macam mana? How can there be a pregnancy? Macam mana boleh berlaku kehamilan kalau tidak ada percantuman benih lelaki dengan benih wanita? Cuma benih satu je, Maryam sahaja. Suami tak ada. Datang dari mana? Tapi jadi juga kan? Jadi juga kan? Siapa yang cipta kan? Yakhluk. Nampak tak beza yakhluk dengan yang lain? Subhanallah. Ya tak ustaz, logik lah. Sebab yang itu memang ada suami isteri. Cuma orang lain tak subur, dia boleh subur, Allah suburkan. Yang ini langsung tak ada benih lelaki, Allah jadikan, Allah ciptakan, Allah creates. Allah created anak itu daripada benih yang tidak ada daripada seorang lelaki. Nampak tak? Logik lah. Tapi kalau kita lihat bahasa Al-Quran, subhanallah, begitu halus dan begitu indah. Setiap pilihan perkataan itu ada pengertiannya, bukan sembarang-sembarang. Sebab itu manusia zaman berzaman cuba menandingi kehebatan Al-Quran, mengarang siapa pun yang paling bijak kepala otaknya. Tak ada orang yang sampai sekarang mampu menandingi susunan ayat Al-Quran. Bahasanya, pilihan perkataannya, susunan ceritanya, kandungan pengertiannya, pengajaran untuk manusia dan berbagai perkara yang lain. Sebab itu Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Kemudian ayat 48, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Dan Allah ajar kepada anak ini, yu'allimu, ajar. Ajar apa Pak Benar? Nombor satu, Alkitab. Pertama, mengajar Alkitab. Yang kedua, Al-Hikmah, iaitu kebijaksanaan, wisdom. Yang ketiga, At-Tawrah, iaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Isa. Dan yang keempat, Wal-Injil. Dan juga Allah mengajar kepada dia kitab Al-Injil, itu kitab yang memang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Empat perkara. Ya, itu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nomor satu, Allah ajar dia Alkitab. Apa makna Alkitab di sini? Apa makna Alkitab? Lihat ya. Kita kemarin pernah jumpa baca dalam surah Al-Baqarah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Setelah Nabi Ibrahim selesai membina Kaabah dengan dibantu oleh Nabi Ibrahim, selesai membina Kaabah dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kita dah baca ayat yang kemarin bahawa Nabi Ibrahim lalu berdoa kepada Allah. Ingat tak? Antara doanya minta supaya tempat itu dikurniakan buah-buahan, ingat tak? Padahal Mekah hutan, ya kan, tandus. Tapi sampai sekarang macam-macam jenis buah-buahan tak putus sampai masuk ke negeri Mekah. Tapi di antara doa itu, doa Nabi Ibrahim, saya tak ingat ayat yang keberapa ya. Dia kata, ya Allah, utuskanlah juga dari kalangan zuriatku nanti seorang nabi yang tugasnya ialah yatlu alaihim ayatika. Nomor satu, tugasnya yatlu alaihim ayatika. Tugas Nabi yang Nabi Ibrahim minta dilahirkan daripada keturunannya, nomor satu yang baca kan, yatlu alaihim ayat-ayat Allah, ayatika. Wa yu'allimuhumul kitab.
mengajar apa ni? Al-kitab. Wa yuzakkihim. Dia hampir sama dengan ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Zakihim. Nabi ini, doa Nabi Ibrahim, dia lahir nanti akhir kita supaya dia itu membersihkan dan mensucikan umatnya. Sucikan umat. Ya. Ini doa Nabi Ibrahim, minta ya Allah, aku minta nanti daripada keturunan aku, kau lahirkanlah seorang yang kau latih jadi Nabi, yang jalankan tugas-tugas ini. Dia membacakan ayat-ayatmu kepada kaumnya, dia mengajar Alkitab kepada kaumnya. Alkitab wal hikmah, sudah ada hikmah. Wal hikmah saya tinggal sini. Mengajar Alkitab dan mengajar hikmah, kebijaksanaan. Ya. Wa yuzakkihim. Dan Nabi yang kau utuskan, ya Allah meminta dia jalankan tugas mensucikan umatnya. Kalau kita masih ingat perkataan Alkitab ialah Al-Quran. Sebab Allah menaikkan doa Nabi Ibrahim ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bacakan ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad SAW itu mengajar umatnya Alkitab. Nampak tak? Mengajar umatnya Alkitab. Dan Alkitab adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Al-Quran. Jelas tak? Jelas. Tapi kat sini, apa maksud Alkitab di sini? Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Ini Nabi Isa pula, itu Nabi Muhammad SAW. Betul kan? Bila Allah ceritakan bahawa Allah mengajar Nabi Isa Alkitab, apa makna Alkitab bagi Nabi Isa? Injil. Tapi maksud ayatnya Alkitab bukan Injil. Kenapa saya katakan kitab kat sini bukan Injil? Sebab dalam ayat itu Allah ada sebut Taurat wal Injil. Allah sebut Injil ada. Betul kan? Jadi kalau Injil, perkataan Injil dah ada dalam ayat Nabi Isa ini, tak adalah Alkitab yang Allah sebut pada Injil juga. Tak ada dua kali. Dan Allah mengajarkan kepadanya kitab Injil, dan Allah mengajarkan kepadanya kitab Taurat dan kitab Injil. Katakan tak mungkin Allah mengajar Nabi Isa Al-Quran. Quran belum diturunkan, itu zaman Nabi Muhammad SAW. Ini Allah ajar Nabi Isa. Jadi apa mana kitab? Taurat, Ustaz. Tak mungkin Taurat, sebab ada perkataan Taurat Allah sebut akan coming soon. Allah kata wa yu'allimuhu, Allah mengajar kepadanya, bukan Allah akan menurunkan kepadanya Al-Quran kita. Ingat ya, ayat kita baca ini tentang Nabi Isa. Allah ajar kepadanya Alkitab. Soalan saya, kalau ikut ayat Nabi Ibrahim, kitab kat sini maknanya kitab Al-Quran. Sebab kitab ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini maksud Al-Quran. Sebab dalam ayat kita ada kata Al-Quran lain. Ya. Tapi dalam kitab ataupun ayat Nabi Isa, Alkitab ini bukan Injil. Sebab dalam ayat itu ada sebut Al-Injil. It must mean something else. Dia mesti makna benda lain. Apa dia? Kat sini kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala maksudkan Alkitab kat sini Al-Kitabah. Kitab dalam ayat surah Al-Imran, kitab kat sini maknanya kitabah. Yang ada belajar bahasa Arab, apa makna kitabah? Apa makna kitabah? Tulisan. Kitab buku, kitabah tulisan. Yang ini buku memang makna buku, maksudnya Al-Quran. Tapi yang Alkitab dalam surah ini bukan buku, sebab dah sebut Injil. Kitab kasih kitabah. Allah ajar Nabi Isa alaihissalam ilmu membaca dan menulis. Beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW tak boleh membaca dan tak boleh baca tulisan dan tak boleh menulis. Sebab itu dalam Al-Quran pun ada ayat Quran mengatakan Nabi Muhammad SAW itu An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis.
Berbeza dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa Allah ajar dia kemampuan untuk membaca dan menulis. Nampak tak? Dan itu pilihan siapa? Allah. Kalau Allah nak kasih satu Nabi, satu perkara yang Allah tak beri kepada Nabi lain, hak siapa? Allah lantik Nabi Sulaiman menjadi raja. Tapi Allah lantik tak Nabi Muhammad SAW jadi raja? Tak. Itu mengurangkan martabat Nabi Muhammad SAW tak? Tidak. Kemuliaan Nabi ada kemuliaan yang tersendiri. Tapi ada pemberian yang tertentu Allah berikan kepada orang lain yang tak diberikan kepada Rasul yang lain. Ya kan? Nah, jadi maksud Alkitab di sini ialah Alkitab. Kita boleh baca dalam kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama. Kitab bukan buku. Sebab buku yang ada pada Nabi Isa ialah Injil dan Taurat yang pada Nabi Musa. Sedangkan Taurat dan Injil ada disebut dalam ayat tersebut. Boleh faham tak ni? Ya. Baik. Berapa azan Isya? Nampak? 14. Nampak 4 minit? Oh, besok tak lagi. Dah habis masa ni. Baiklah begini, saya rasa masa tidak mengizinkan kita untuk menyambungkan. Saya minta maaf kalau saya pun tak sihat sangat kan. Kita tak baca banyak ayat, tapi yang kita dapat pada hari ini ialah melihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau nak memberi, tak ada siapa boleh ambil. Dan Allah kalau beri lebih daripada satu anugerah. Dalam ibunya dapat kemuliaan, ibunya disucikan Allah, anaknya pula dilatih jadi Nabi, diajar lagi ilmu berkepandaian menulis dan membaca, dapat diberikan kebijaksanaan, dapat ilmu memahami kitab Taurat dan dapat kitab Injil lagi. Kalau Allah nak kasih ada satu boleh halang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan siapa yang dapat anak, siapa tak dapat anak. Orang yang merasakan dia dah habis harapan, kalau Allah nak kasih apa, kasih tak? Orang yang semua sebab faktornya cukup sehat, sesehat-sehatnya, pergi tes, ambil darah, macam-macam tes, subur, doktor kata you have no problem, your wife have no problem, both of you very fertile, kata lah. Tapi kalau Allah tak kasih anak, dapat anak kan? Sebab itu bagi mereka yang merasakan nikmat berumah tangga, lepas melalui satu tempoh yang lama masih belum dikurniakan suria, jangan putus asa daripada berharap dan berdoa. Usaha kita, usaha sekarang macam-macam teknologi, kan pergi hospital, nanti dia buat teknik nombor 1 tak berjaya, teknik nombor 2, teknik nombor 3, macam-macam teknik ada. Sepanjang kita berusaha, teruskan pergantungan kita dengan Allah, mengharapkan agar kita dapat merasakan nikmat punya anak dan punya suria. Dalam masa kita berusaha, jangan hilang pegangan kita dan keyakinan kita bahawa yang akan berikan kalau sampai masanya hanyalah Allah, bukan sesiapa yang lain. Begitu sebaliknya, kalau ada di antara kita pula yang dah berusaha masih belum dapat, juga jangan berputus asa. Dah dapat pula, jangan lupa untuk mensyukuri nikmat dan pemberian Allah. Hargai hadiah yang Allah berikan. Allah kasih kita nikmat macam-macam. Di antara nikmat yang ada ialah nikmat dapat merasakan kelahiran seorang anak yang memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada kita. Itu anugerah daripada Allah. Orang yang tahu terima kasih ialah orang yang tahu menghargai pemberian. Kita kalau sayang seseorang, kita kasih hadiah. Bayangkan rumahnya hati kita, orang dapat hadiah, dicampaknya hadiah itu. Tandanya apa? Tandanya tidak berterima kasih kepada kita. Betul kan? Allah berikan hadiah namanya anak kepada kita. Jangan disia-siakan. Hargai, syukuri, rasakan kebahagiaannya. Doa kepada Allah, minta Allah melihara kita sebagai orang tua dan dia sebagai anak. Minta Allah teruskan taufik hidayahnya kepada kita sebagai orang tua, taufik hidayah kepada anak kita. Mudah-mudahan anak itulah yang membawa kita hampir kepada keridaan dan kasih sayang Allah. Apapun yang berlaku pasti ada ujian. Setiap nikmat
Allah bila beri, Allah akan tanya dan persoalkan. Betul tak? Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hari tersebut nanti Allah akan tanya kamu nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadamu. Allah tanya kenapa? Sebab di sebalik nikmat itu pasti ada ujian. Allah nak tengok macam mana kita hadapi ujian. Anak kita kalau Allah lahirkan sihat, syukur kepada Allah. Bila bersyukur, banyakkan lagi dan tambahkan ibadat kita kepada Allah. Tapi kalau Allah takdirkan, alhamdulillah, ada anak yang dilahirkan dalam keadaan serba kekurangan. Mungkin ada penyakit, mungkin ada kecacatan. Sabar, sebab itu ketentuan Allah. Sebab itu kalau kita lihat para ulama dan menegaskan, kalaulah seorang wanita yang dalam kelahiran anak dalam kandungannya itu didapati selepas buat, kita kata tes, doktor kata anak awak ni hidupnya kalau lahir pun mungkin tak lama. Scan tengok dalam image tadi jantungnya berubah, masih dalam kandungan pun ibu. Ada pula yang ada kecacatan, doktor kata anak awak ni besar kemungkinan kalau lahir pun cacat. Mungkin matanya buta, mungkin paru-parunya berlubang, mungkin kakinya bolong. Kadang-kadang ada pula yang menasihati ibu dan bapa buat keputusan, awak nak kita teruskan ataupun tidak. Kalau awak rasa ini akan membebankan, kalau nak gugurkan kata doktor, kita boleh usaha untuk gugurkan. Kan ada sebagian nasihat macam itu. Tapi bagi orang yang beriman, kita tidak diajar untuk menggugurkan anak walau bagaimana cacat celanya sekalipun. Sebab itu adalah anugerah daripada Allah. Satu-satunya keadaan yang boleh dipertimbangkan untuk gugurkan anak ialah kalau penyakit yang ada dalam kandungan tadi, kalau diteruskan akan membahayakan nyawa si ibu. Nah, dalam keadaan demikian boleh dipertimbangkan. Tengok dia punya kemungkinannya. Kalau doktor kata ikut pengalaman kedokteran yang ada ni, kalau teruskan kemungkinan nyawa ibu pun akan terjejas, maka boleh gugurkan anak. Sebab apa? Sebab nyawa ibu yang dah hidup adalah lebih utama diselamatkan daripada nyawa anak yang belum pun dilahirkan. Tapi kalau nyawa ibu tidak terjejas apa-apa, cuma anak itu yang kata doktor kalau lahir mungkin cacat, mungkin berpenyakit, mungkin tak hidup lama, itu adalah ujian daripada Allah. Bahkan setiap kelahiran adalah hadiah daripada Allah. Terima hadiah daripada Allah dengan penuh kebahagiaan dan kesyukuran. Tidak boleh kita membunuh anak kerana kebimbangan kita ini tak dapat terima kecacatan. Dan yang dapat anak yang sempurna, yang dapat anak yang cukup, syukuri. Sebab ada orang lain yang tidak dapat anak sesempurna anak kita. Walaupun tidak anak itu besar, melakukan perangai yang menyakitkan hati, derhaka kepada kita, kadang-kadang membawa kesedihan, syukur kepada Allah. Sebab hal ini menyebabkan kita menangis. Jangan lupa saat dilahirkan kemarin dia membuat kita ketawa dan berbahagia. Hari ini mungkin dia tidak tahu perjalanan hidupnya sepatutnya mencari Tuhan. Jangan putus asa, teruskan doa dan berusaha. Kemungkinan besok dengan sebab kesabaran kita, Allah buka pintu hatinya setelah kita tidak ada. Anak yang semalam menyakitkan hati dan banyak membuat kita menangis, kita tidak tahu. Mungkin anak itu yang banyak mendoakan. Ya, anak adalah anugerah. Kalau Allah dapat anak, memang Allah tentukan. Kalau Allah tak nak kasih, kita tak akan dapat. Apa pun kekurangan anak kita adalah tanda kasih sayang Allah. Apa pun kekurangan, jangan dibuang anak tadi. Jangan dicampakkan daripada kehidupan kita. Jangan dicaci dimaki si anak. Jangan dilaknat dan dikutuk walaupun jahat macam anak kita. Sebab akhirnya kita kembali kepada Allah. Allah nak tanya, "Qul tus'aluna yawma idzin 'anil na'im." Mudah-mudahan Allah memberikan kita nikmat yang seluas-luasnya. Nikmat yang membawa kita ini lebih hampir kepadanya. Allah yang mengatakan, segala puji milikmu, Engkaulah Tuhan sekalian. Engkaulah yang berkuasa menjadikan langit dan bumi.
Kau telah menentukan segala kehendak-Mu ya Allah ke atas sesiapa sahaja yang Kau ingin. Apa yang Kau tentukan untuk kami yakin ya Allah tiada siapa yang dapat menghalangi. Namun apa yang Kau tidak izinkan untuk kami yakin tidak ada siapa yang mampu memberinya kepada kami. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang selama ini mencurahkan kepada kami. Terlalu luas rezeki yang telah selama ini Kau anugerahkan kepada kami. Namun terlalu sedikit kesyukuran kami terhadap ya Allah. Terlalu sedikit ketaatan kami di dalam mematuhi perintah-perintah-Mu ya Allah. Dalam masa yang sama sepanjang hidup kami selama ini ya Allah, kami mengaku di hadapan terlalu banyak kesalahan, keterlanjuran, kesombongan dan kelalaian yang kami penuhi hidup kami ini. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan segala kecuaian dan kesalahan kami. Bersihkan hati-hati kami. Lembutkan jiwa-jiwa kami yang selama ini keras tidak mengenal-Mu ya Allah. Padamkan segala bentuk kehitaman yang mencemari kitab amalan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Seandainya Kau tidak mengampunkan kami, sekiranya Kau tidak merahmati dan tidak mengasihani kami, nescaya termasuklah kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang rugi ya Allah. Oleh itu janganlah Kau risaukan hati kami setelah Kau kurniakan hidayah dan petunjuk-Mu kepada kami ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka bersusah payah mendewasakan kami semenjak kecil kami dahulu. Andai kata ada di antara mereka itu yang masih hidup, Engkau panjangkanlah umur mereka di dalam keimanan dan ketakwaan. Kurniakanlah kepada mereka kesihatan dan kebaikan. Lindungilah mereka daripada segala bentuk kejahatan maupun keburukan. Namun sekiranya kalaulah ada di antara bonda ataupun ayah kami yang telah terlebih dahulu kembali kepada-Mu sebelum kami, ya Allah, di dalam rumah-Mu ini kami menadahkan kedua belah tapak tangan kami, meminta dan bermohon kepada-Mu agar Kau ampunkanlah juga dosa-dosa dan kesalahan yang pernah mereka lakukan semasa hidup mereka dulu ya Allah. Lapangkanlah kubur-kubur mereka itu, hiaskanlah kubur mereka dengan cahaya yang paling indah. Jadikanlah kubur mereka itu bagaikan taman-taman syurga-Mu. Janganlah pula sebaliknya Kau jadikan kubur mereka seperti lubang neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang tahu mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang terus mensyukuri-Mu di atas nikmat anugerah anak dan keturunan yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang membawa ketenangan dan kedamaian di dalam hati dan hidup kami. Jadikanlah anak-anak kami ini sebagai penyebab yang membawa kami hampir kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang memberkati kehidupan mereka. Ya Allah, lembutkanlah lidah anak-anak kami dengan doa yang berpanjangan untuk kami selagi kami masih hidup maupun setelah kami tiada nanti. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah anak-anak yang Kau anugerahkan kepada kami daripada segala bentuk kesesatan dan kejahilan, daripada segala bentuk kejahatan dan kefasikan. Pimpinlah mereka dengan cahaya taufik dan hidayah-Mu ya Allah ya Ar-Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kami kebaikan di dunia, kurniakan kami kebaikan di akhirat nanti. Lindungilah kami daripada kemurkaan, lindungilah kami daripada kebencian, lindungilah kami sementara waktu kami hidup di atas muka bumi. Lindungilah kami saat-saat kami menghadapi sakaratil maut untuk kembali kepada. Lindungilah kami sepanjang hidup kami di alam kubur nanti. Lindungilah kami daripada dibakar kepanasan berhimpun di padang mahsyar nanti. Lindungilah kami ya Allah sepanjang kami berdiri menghadap-Mu.
di dalam mahkamah pengadilan, membentangkan kitab catatan amalan kami yang masih penuh dengan dosa dan kesalahan ini, menjawab pertanyaan-pertanyaan